Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penerajuk acara Soft Kehakiman Saudara dan Saudari. Menelusuri keratan sejarah, betapa bijaksana baginda tercinta yang telah menghamparkan serbannya agar setiap penjuru dapat dipegang oleh puak yang berbeza, mengangkat Hajarul Aswad kembali ke datar asalnya. Maka, atas dasar hikmah daripada peristiwa ini, terimalah pidato yang bertajuk Dasar Perpaduan Negara Membangun Identiti Nasional. Saudara dan saudari, menurut rangka tindakan perpaduan negara, perpaduan ditaktifkan sebagai kesamaan atau kesatuan dalam membentuk identiti nasional seperti satu bangsa, satu bahasa dan satu negara. Konsep perpaduan yang kita hasratkan ialah perpaduan dalam kepelbagaian, unity in diversity. Dan apabila kita berbicara soal identiti nasional, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim telah menjelaskan ia merupakan suatu proses yang menyatupadukan seluruh anggota masyarakat dan negara agar setiap anggota masyarakat membentuk satu identiti dan mengangkat satu nilai bersama. Maka, tajuk ini berkehendakkan kita untuk merungkai dan menilai wadah, wasilah bagi mendepani cabaran dalam defisit sosial serta mengangkat nilai kebersamaan kita melalui rangka tindakan perpaduan negara yang dilancarkan pada 15 Februari 2021 yang mengandungi 3 aspirasi, 12 strategi, 41 anjakan strategi. Justru, ayuh kita berbincang merungkai 5 persoalan bersama. Saudara dan saudari, pertama, apakah fungsi dasar perpaduan negara? Masih ingat tragedi 13 Mei? Ya, itulah titik tolaknya. Tanggal 1969, kita mula mengorak langkah. Sepanjang 40 tahun hingga 2009, kita mula berjalan dan berlari dengan lebih jauh demi perpaduan bangsa yang semakin ampuh. Lantas, penubuhan Kementerian Perpaduan Negara pada 10 Mac 2020 memperkukuhkan lagi perpaduan bangsa. Ya, benar. Daripada modul rukun negara dan program Take 5 di Taska dan Tadika, kita senada seirama memperkasa sejarah Malaysia di peringkat sekolah, IPT dan media masa seperti iklan filem dan animasi. Ya benar, program integrasi nasional diperkasa melalui sosial, sukan, ekonomi, etnik, muzik dan budaya. Namun saudara dan saudari, jauh lebih benar, perjuangan kita mempertahankan perpaduan bukan semata-mata menghadiri rumah terbuka, laran perpaduan atau menyertai segenap persidangan dan konvensyen dalam atau luar negara. Kerana perjuangan ini menuntut kefahaman dan kesedaran dalam setiap jasad yang bernyawa. Kerajaan hari ini punya inisiatif yang telah dirangka daripada Pelan Perpaduan Kesepaduan Penyatupaduan 2015, Indeks Perpaduan Nasional 2018 hinggalah Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2020 selaras dengan Dasar Kemakmuran Bersama 2030 yang berfungsi sebagai payung kepada usaha dan komitmen kerajaan memacu perpaduan dan identiti nasional. Saudara dan saudari, usah ditanya apa yang boleh diubah, namun sekecil-kecil sumbangan kita memastikan lagu raya masih didendangkan, tarian naga memecahkan sunyi malam, kolam Diwali menghiasi segenap ruang. Saudara dan saudari, kedua, apakah sebenarnya makna demokrasi? Aspek demokrasi merupakan aspirasi pertama dalam teras perpaduan negara. Daripada zaman tamadun Greek, Aristotle, Plato sebagai perintis kepada hak kebebasan, hak keadilan dan hak kesamarataan. Konsep demokrasi ini mula tersebar ke seluruh pelosok dunia, meraihkan kepelbagaian bangsa dan agama. Asasnya, sesebuah negara demokrasi mestilah mempunyai kebebasan bersuara, pilihan raya, kebebasan berorganisasi, pemerintahan berasaskan majoriti, hak golongan minoriti dihormati serta badan kehakiman yang berkecuali. Di Malaysia, kita cukup berbangga. Hak berpendidikan, hak bersuara, hak beragama, semuanya terbela di bawah panji rukun negara dan perlembagaan Malaysia. Namun, tanpa diduga,
lahir golongan minoriti yang kononnya memperjuangkan hak asasi, mempertikai agama Islam sebagai agama rasmi akhirnya. Wujud agama baru dalam masyarakat kontemporari. Siapa kisah maruah negara tercalar? Siapa kisah nama bangsa tercemar? Siapa kisah agama semakin pudar? Langgar undang-undang, langgar hukum hakam, angkat LGBT dengan bangganya. Angkat seksualiti merdeka sebagai agama. Konon, itu hak asasi manusia. Itu hak bersuara. Itu demokrasi negara. Padahal, Seksyen 377A Kanun Keseksaan sudah cukup untuk menjelaskan segala. Mana-mana individu yang melakukan hubungan seks yang bertentangan dengan aturan tabi'i akan dijatuhkan hukuman. Saudara, sebenarnya mereka ini lupa apa yang telah terjadi kepada kaum Nabi Lut. Kehancuran kota Sadum sudah cukup untuk menginsafkan kita. Tuntasnya, demokrasi adalah identiti kita yang menjadi teras perpaduan negara. Jika tercalarnya identiti, maka akan rosaklah perpaduan negara. Bukanlah niat saya untuk membuka pekung di dada, tetapi sekadar mengajak sidang hadirin untuk sama-sama menghayati nukilan A. Samad Said. Bersuara dalam sopan, yakin menyanggah musuh, tulus menambah kawan. Itulah makna demokrasi. Hadirin, ketiga, bagaimana identiti nasional menyumbang kepada perpaduan. Omar Dahbur dalam kajiannya National Identity and Argument for the Strict Definition menjelaskan identiti nasional merupakan sebuah komuniti yang berkongsi jalur keturunan yang sama. Impaknya mewujudkan rasa kepunyaan, sense of belonging terhadap keunikan sesebuah masyarakat dalam sesebuah negara. Justru dalam dasar perpaduan negara, 3 strategi telah diangkat dalam teras kedua. Memperkukuh peranan bahasa, memperkukuh peranan adat budaya dan agama, serta membentuk masyarakat berintegriti dan berakhlak mulia. Sebenarnya, identiti nasional telah lama dipupuk seawal laungan merdeka. Kita telah mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan melalui Perkara 152 Perlembagaan, Penyata Razak dan Akta Pelajaran. Disusuli Dasar Kebudayaan Kebangsaan, Dasar Pendidikan Kebangsaan, penggubalan kurikulum standard di peringkat sekolah dan subjektivitas di peringkat IPT. Namun, sayang 1000 kali sayang, apalah makna identiti nasional yang kita perjuangkan? Andai ada dalam kalangan kita pada hari ini yang masih memagar diri bagai aur, tidak tahu dan tidak mahu berkomunikasi dalam bahasa Melayu, tidak pandai menyanyikan lagu negaraku, malah ada yang tidak tahu untuk melafazkan 5 prinsip rukun negara. Itu kan identiti kita. Itulah kebanggaan kita. Jika sikap enau dalam belukar ini dibiar terus meliar, ia akan menjadi duri dalam daging, kunting dalam lipatan, api dalam sekam. Sudah tiba masanya untuk kita rapatkan segala jurang dalam defisit sosial. Biar siapapun kita dan di mana pun kita berada. Daripada seorang pemimpin hinggalah seorang marhin. Daripada seorang pengurus di bandaraya hinggalah seorang penoreh di desa. Kita belantaikan tanah dan berbumbungkan langit yang serupa. Ingatlah, jurang ini bukan untuk dibeza-bezakan, tetapi untuk kita saling menyempurnakan kerana kita adalah keluarga Malaysia. Saudara, keempat, adakah kita sudah berjaya? Yang berhormat Datuk Halimah binti Muhammad Sadiq, Menteri Perpaduan Negara, melalui temu bual dalam Selamat Pagi Malaysia, menyatakan keberkesanan komunikasi, tapak integrasi perpaduan, kerjasama jentera perpaduan, peranan institusi kekeluargaan, pemerkasaan undang-undang serta peranan pemimpin merupakan satu bentuk pakej yang tidak boleh untuk dipisah-pisahkan. Ibarat irama dan lagu, bagai isi dengan kuku. Kesemua ini merupakan resepi yang telah kita adun bagi melahirkan sebuah ekosistem perpaduan yang jitu. Saudara, apa lagi yang kita mahukan untuk sebuah negara Malaysia yang hebat? Hingga hari ini, pelbagai kejayaan telah kita nobat. Setelah lebih 6 darsa-warsa kita merdeka, alhamdulillah. Segala benih perpaduan yang dahulunya kita semai, hari ini segalanya kita tuai. Buktinya,
Indeks ketegangan sosial di Malaysia terkini telah menurun kepada 11.6% berbanding 27.9% pada tahun 2008. Indeks keamanan global kita di tangga ke-16 dunia dan ke-5 Asia. Indeks demokrasi 39 dunia. Bidang pendidikan 19 dunia mendahului United Kingdom, Perancis dan juga Jepun. Tuntasnya, jika ditanya kepada saya, adakah kita sudah berjaya? Ya, lihatlah ketika atlet-atlet negara berlainan bangsa mengenakan busana Melayu bertanjak, berbaju kurung lengkap berdokoh di Tokyo baru-baru ini. Betapa kita perlu yakin dan percaya mahalnya nilai sebuah keluarga Malaysia dalam menterjemah dan membangun sebuah identiti nasional. Hadirin, kelima, apakah sasaran dan peranan kita? Rangka tindakan perpaduan negara menyasarkan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global di tangga ke-15 pada tahun 2025 dan tangga ke-8 pada tahun 2030. Justru timbul persoalan, apa yang perlu kita lakukan? 3 saranan saya untuk muhasabah kita bersama. Pertama, kita cakna, kita cerna, kita faham, kita hadam 5 prinsip rukun negara Perlembagaan Malaysia agar tidak ada lagi suara-suara yang mempertikai hak bumi putera, mempersoal kefahaman beragama, mencabar institusi beraja. 2, kita fahami, kita hayati 3 aspirasi, 12 strategi, 41 anjakan strategik. Nescaya segala wawasan akan menjadi kenyataan. 3, padamkan segala api sengketa, runtuhkan tembok prasangka, siramlah benih toleransi kerana yang memisahkan kita bukan temboknya warna, bangsa atau agama, tetapi temboknya prejudis, hasad, keakuan dan keegoan. Justru ayuh kita semua rakyat jelata, kementerian dan agensi kerajaan, sektor swasta dan NGO, rakan perpaduan, sekretariat rukun negara, kawasan rukun tetangga, kelab rukun negara. Kita rapatkan barisan, kumpulkan kekuatan, fokuskan matlamat dan tujuan kerana tugas ini bukan tugas mereka sahaja. Tetapi tugas ini adalah tugas saya, tugas anda dan tugas kita semua. Saudara dan saudari, secara rangkumannya, kita telah menemukan 5 jawapan terhadap 5 persoalan yang saya ajukan. Saya akhiri pidato saya pada hari ini dengan satu renungan. Mampukah impian kita perpaduan satu kebiasaan ini direalisasikan? Atau kita sekadar angan-angan mak jenin? Atau kita sekadar menang sorak kampung tergadai? Seperti mana kita telah bersatu mendepani cabaran pandemik COVID-19, begitu jugalah kita perlu bersatu, berbekalkan kita jaga kita, mempertahankan keluarga yang berusia lebih 60 tahun ini. Bukan suara lantang yang mahu kita dengar. Cukuplah keinsafan dalam jiwa, tekad dan cekal dalam berusaha membina identiti nasional dalam diri saya, anda dan semua rakyat Malaysia. Kenanglah, ikan di laut, asam di darat, dalam periuk bikin muafakat. Masih ingat? Ya, itulah falsafah di sebalik dasar perpaduan negara, membangun identiti nasional. Sekian perpaduan satu kebiasaan. Nazmi Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.